لا حضرة النجم صفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين برحمة صواب 5 bagi wa'lam sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel 'ala Allahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel 'ala Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel 'ala Allah tawakkalna. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Wa'lam anna khuruj bukan jim tu. Kha naikkan titik atas. Wa'lam anna khurujaka minka jam'un wa ziyadatu yaqinuka ghayatul jam'i. Wa'lam ketahui olehmu bahawasanya anna khurujaka isim anna khurujaka bahawasanya keluar engkau minka daripada engkau itu dipanggil apa? Jam'un, ialah makam jamak. Keluar engkau daripada engkau, di mana la haula wala quwata illa billah. Keluar engkau daripada memandang haul dan kuah, memandang akan haul dan kuah kita. Hauli daya kita, kuah kekuatan kita, kita tak pandanglah. Sebab apa? Sebab kita dah sedar. Sebab telah dibukakan nur makrifat dalam batin hati dia, dia memandang akan haulillah wa quwwatillah. Ya, dia memandang akan haul Allah Ta'ala, daya upaya Tuhan dan kekuatan Allah Ta'ala, maka lenyaplah pandangan daripada diri dia. Ini dinamakan pada istilah sufi, istilah golongan arifin, ialah jam'un, makamul jam'i. Apa makam jam'i? Menghimpunkan. Pandangan dihimpun terus kepada Ta'ala. Dia tak ada pecah. Kalau lawan jam'i dia panggil farqi, pecah. Dia pecah pada makhluk, dia tak pergi ke Tuhan. Ya? Khurujuka angka, ataupun khurujuka sini minka daripada kamu. Kamu keluar. Bila boleh keluar benda ni? Bila tumpuan dipenuh dengan Allah Ta'ala. Bila hati tumpuan dipenuh, konsentrate dengan Tuhan, hilang pandangan lain. Hilang pandangan lain, itulah dikatakan keluar engkau daripada engkau. Ya? Bukan keluar kita ni, kita keluar rohani tinggal sangkut, bukan. Ya? Kamu pisah roh dengan jasad, qalu inna lillahi. Itu mati tu kan. Keluar ni mana? Sebab kita membancang dalam tauhid khas ni membincang rasa. Maka rasa tu nak dibuang. Rasa tu rasa. Dalam tauhid am dibincang i'tikad, pegangan. Kita berpegang, Tuhan melihat. Kalau tauhid khas dibincang rasa, kita terasa Tuhan melihat. Itu je beza dia. Pegang bahawa Tuhan melihat. Rasa belum tahu lagi. Pegang bila kita tanya, Tuhan melihat, mengaku. Sebab itu pegangan kita, akidah itu. Tapi merasa belum lagi. Sebab banyak rasa lain dapat. Dia rasa lain banyak. Dia rasa benda yang bukan-bukan.
Apa dia memerlukan makhluk lah. Rasa sini besar, rasa orang tu hebat, ya, padahal tak ada kehebatan, tak ada Allah Ta'ala saja. Ya, jadi rasa tu. Jadi nak keluarkan rasa dengan makhluk, rasa apa? Memandang makhluk, rasa ya, kehebatan makhluk, buang. Itu mana keluar? Kita mengeluarkan perasaan, rasa kita dengan makhluk. Menuju rasa terus bulat kepada dia. Maka nak dapat rasa tu, dia kena banyak apa? Mengingati dia lah. Ingat sampai terasa. Ya, kita asak-asak dengan zikrullah, insya-Allah. Bersihkan tapak dia tadi, 7 benda tu jangan kotorkan. Nak berjalan tu 7 benda tu, maaf jangan kotor. Kalau tidak, tak boleh jalan, jam. Mata jangan lihat maksiat, telinga jangan dengar maksiat, mulut jangan cakap benda maksiat, kaki tangan jangan berjalan tempat maksiat, perut jangan masuk benda haram. Dia bersih 7 tu, insya-Allah cepat jalan. Tu ya keadaan. Ya, kena jaga, pantau jaga. Dia terkotor sikit, cepat cuci balik, jangan biar lama. Ya, lepas tu kita tembak bubur minyak lebih-lebih. Minyak lebih, zikir lebih. Nak pergi Kuala Lumpur, tu minyak RM10. Mana sampai. Oh, lu gajah, kita dah tersenggut. Nyot, mampus. Ya, zikir kena banyak, kemudian kawal. Sebis. Satulah, 7 anggota kena sebis selalu. Sebis. Istighfar, taubat, pemantauan sentiasa kena jaga. InsyaAllah. Dia berjalan laju kan. Mudah sampai kepada destinasi dia. Apa destinasi dia? Syuhud wal muraqabah. Ya, musyahadah ke Tuhan, syuhud. Barulah rasa dia penuh dengan Tuhan. Bila rasa dia penuh dengan Allah, mana keluar tu maksud dia pandangan daripada makhluk. Ya, dia masuk pandangan dia dengan Tuhan. Keluar engkau daripada engkau. Ya. Itu dia panggil jam'un, maknanya perhimpunan. Kita menghimpunkan, menyatukan pandangan. Waktu dalam Naqsyaband mula nak zikir, salat pertama, satukan pengenalan. Ni dah dia. Zikir tertumpu habis. Lupakan ingatan yang lain. Sebab Quran suruh. Apa dalil dia? Kulillah. Kemudian, summa zarhum fi hawdihim yal'abun. Sebut kamu Allah, kemudian tinggalkan yang lain. Zar, tinggalkan. Jangan masuk ingatan-ingatan lain. Sebab kita nak konsentrate. Bila dia bersih, tulen, tak ada campuran. Bila bahan mana tak ada campuran, dia original, dia lain. Ya, bila dah bercampur-campur, tak sedap. Kan? Gula lebah bila campur, lain. Kalau tak campur, dia ori tu. Dia lain. Ketahui alimu bahawa keluar engkau daripada engkau, itu nama dia maqamul jam'i. Dan bertambah yakin engkau itu kesudahan makam jam'i. Maka yakinnya makin meningkat. Sebab kita Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman tu yazid, dia boleh bertambah. Wa yanqus, dia boleh berkurang. Dia bertambah bila kita apa? Hias dia. Jaga dia. Dia cantik. Ya, pokok kita jaga, baju jaga apa. Kemudian jaga dia. Jangan kena apa, mara dia apa semua, sembuh spray apa semua, cantik. Iman tu akan cantik. Pokok tu menghijau cantik. Ya. Tapi kalau tak jaga, terbiarkan dia, dia mengekeh. Siram. Tidak, baju tidak. Dah tinggal batang, tinggal tinggal. Daun pun dah layu. Ya, begitulah iman. Kita kena pantau dan diberi amanah kita supaya kita sentiasa menjaga dan memperbarui iman. Cantikkan dia. Waktu Rasulullah menyatakan, alat penyata dia apa? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdidkan iman kamu, baharukan, maintain dia dengan kalimah la ilaha illallah. Itu isyarat kepada disuruh kita baharukan tajdid. Sebis dia maknanya. Biha yastawla al-haqq 'alaika wa huwa al-muradu bil khabar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dengan dialah mengerasi hak, mengerasi hak di atas engkau. Tuhan akan uruskan dia. Tuhan akan jaga dia. Sebab kepada dia, Tuhan sudah sayang dengan dia. Sebab kita ibadat sampai Tuhan kasih.
Ni nak cerita ni. Sama tajuk lebih kurang tadi. Kat Masjid Serkam. Ya, sehingga Tuhan kasih akan dia. Tuhan kasih akan dia, baru dia kata kuntu samahu allazi yasma'u sampai akhir hadis. Dengan dialah mengerasi hak kita Ta'ala. Mana dengan kita menghimpunkan pandangan, kita fanakan ini, maka Tuhan akan kawal dia. Ya, Allah Ta'ala akan berikan pengawalan yang khusus bagi dia, sehingga mencorak dia, bentuk dia, menghilangkan pandangan lain, dan memberikan madat, bantuan rohani dia terus di kehadrat Tuhan di pandangan dia. Dia terasa gerak diam daripada Allah Ta'ala. Itu diistilahkan fana. Dengan dialah mengerasi Allah Ta'ala akan kau. Dan itulah dikendaki dengan khabar teman hadis yang sahih. Hadisnya hadis sahih. Adalah aku pendengarnya yang mendengar ia dengan dia. Ya. Kuntu sam'ahu, akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan dia. Ya, dengan aku. Mana dengan Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Dia mendengar tu dia dah rasa semua gerak daripada Ta'ala. Dia bercakap, dia dah rasa gerak dia dari Tuhan. Dia berjalan, dia bergerak, semua tu dia dah rasa. Dan bukan tahu. Tahu semua orang dah tahu. Kan? Saya tahulah. Saya bukan nak tahu, nak rasa. Tahu dah ramai orang tahu. Tahu Tuhan melihat dia, tapi tak terasa Tuhan melihat. Dalil, dia leka, dia buat maksiat, tu dia tak terasa Tuhan melihat. Kalau dia terasa Tuhan melihat, dia takkan buat benda-benda mungkar. Ya, atau berasa dengan tahu dia lain. Jauh beza dia. Sekarang sampai dia merasakan. Itulah aku pendengarnya yang mendengar ia dengan dia. Yang mana dengan aku, mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia telah merasai gerak Allah Taala akan diri dia tadi. Dia rasa. Ya, dia berjalan terasa gerak dari Allah, masya-Allah. Ini peringkat ini menandakan orang tu telah dikasihi oleh Allah Taala. Dalil hadis tadi. Fa iza ahbabtu, apabila aku kasih akan dia. Hasilnya mana? Kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Kalau tadi kita buat ibadat sampai Tuhan kasih. Habis nak tahu mana Tuhan kasih, sehingga kau lenyap daripada diri kau dan kau dah dikasihi oleh Allah. Dalil ni hadis. Ya, dalil ni hadis. Yasma'u bihi. Akulah pendengar, dia mendengar dengan aku. Mana apa? Dia lenyap, dia pandang semua, dia nampak kebesaran keagungan Tuhan. Maka orang ini hati dia kekal dengan Tuhan, maka dia mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Ya. Kita buat amal semua Tuhan kasih. Tak semesti. Tak semesti. Ada kotor je Tuhan menyampah kan. Ya. Orang buat ibadat tapi bukan kena Allah, itu pusing tempat lain. Itu dapat murka Tuhan lagi. Dapat murka Tuhan. Ada penyakit dalam. Ya. Bahkan Nabi pun takut penyakit riak, ujub semua dan sebagainya. Tahu kasih betul, perubahan tu ada. Dalam diri dia akan rasa. Ya, kasih sayang Tuhan tu melimpah atas dirinya bila dia mudah menghadap hadrat Allah Ta'ala. Ya, dengan dia nampak. Senang dia menghilangkan pandangan. Ya, dia menghilangkan pandangan. Dia wukuf kali lebih tak hilang. Dia syauq, dia berlazat dengan Allah Ta'ala. Habis. Waman lam yanalha lam yakmun ya yaqinuhu lam yakmul yaqinuhu wa kana maghruran waqi'an ma ibadatihi wa nazaruhu lil maqamat wal mukashafat asiran laha li hubbihi, bukan li hubbihi laha, kama asyara ila zalik ya asiral syahwat wal ibadat, ya asiran maqamat wal mukashafat, anta maghrurun. Sebaliknya waman lam yanalha, barang siapa tidak nalayanan, mana mencapai, tidak dapat akan ini benda ni, ya, pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tak dapat ziyadah yakin, dia tak dapat. Ya, maka lam yakmul, kamala yakmulu lam yakmul, tidak sempurna yakinuhu. Ya, tidak mencapai tadi, tak sempurna. Bila yakin tak sempurna, kerja tak siap, jadi masalah.
Iman tak sempurna. Tak ada kekuatan. Ada iman tapi tak ada kekuatan. Dan adalah ia diperdayakan tu. Orang tanpa taraf ini wakana maghruran, dia ditipu panggil. Banyak orang kena tipu macam ni. Waqian, yang jatuh serta ibadatnya. Dia orang yang tertipu dalam ibadat, iaitu orang yang jatuh dalam ibadat. Ya, orang jatuh ibadat, dia mandang ibadat dari dia. Ini ana buat, ini ana. Oh, itu maghrur, orang ditipu. Orang yang tak ditipu, dia mandang semua dari Allah Ta'ala. Semua kurnia Tuhan. Ya, nak ibadat tu nak jaga lagi kan. Oh, rumit benda ni. Tak senang. Nak dapat bersih. Sebab benda besar kan, benda kecil yang kita nak dapat. Diperdayakan oleh jatuh serta ibadat. Dia jatuh serta memandang. Serta memandang ibadat. Dan pandangannya bagi segala makam. Dia cerita makam tu makam ni. Atau mukasyafat. Dia cerita terbuka tu terbuka ni. Terbuka tu terbuka ni dia nampak. Itu baguslah. Tapi jangan berhenti situ. Itu belum sampai. Terbuka yang sebenar antara kita dengan Tuhan. Ya. Dimusyahadahkan. Itu terbuka. Yang mana yang telah ditawankan baginya kerana kasihnya baginya. Dia orang yang memandang akan maqamat. Makam dia memandang, maknanya selain daripada Ta'ala, maka orang tu dipanggil apa? Orang yang dipanggil asir, tawanan. Ditawankan baginya. Mana dia orang tawanan? Sebab apa dia kena tawan? Kerana kasihnya baginya, bagi makhluk tadi. Bagi maqamat dan sebagainya. Dia bukan fokus terus kepada Ta'ala, dia terpusing sikit. Ya, ini hijab-hijab nurani dia panggil. Dia pandang ilmu dia nampak hebat, dia pandang amal dia banyak, dia rasa dia hebat, atau habis tu. Ini hijab nurani. Maksud nur, ilmu tu nur. Kalau hijab satu lagi dia panggil hijab zulmani, gelap. Itu apa? Maksiat, mungkar, dosa. Tu zulman habis tu, itu lagi senang. Kita kenal, yang ni payah nak kenal. Ya. Zahir dia nampak sangkut. Sebab apa dia tidak mematikan pandangan dia? Sebab suka matikan diri kamu sebelum mati. Mati apa ni? Matikan pandangan kita pada khalaq, pada makhluk. Hidupkan pandangan kita pada khalik, itulah penciptanya Allah Ta'ala. Habis. Kama asyara ila zalik biqauli ya asir asyahwat wal ibadat, ya asiran maqamat wal mukasyafat, anta maghrur gitu. Bima auqa'u fihi al-waham wal khayal. Ayuhai ya asir, wahai atau ayuhai tawanan makam. Dia telah ditawan oleh memandang akan makam peringkat sehingga hati dia tak terlepas benar bulat menghadap hadrat Allah Ta'ala. Menjaga ni. Apa-apa dia kenal pun tak. Belah jauh. Dia kena belajar. Sebab kita belajar, kita tak tahu. Pembukaan. Wah, terbuka sikit. Wah, dah hebat. Wah, seronok benda tu. Rasa dah besar. Dah inginkan. Benda tu kan. Dia alam malakut, dia asyik situ. Masuk alam jawarut, dia asyik itu. Dia terus. Ya. Bersyarat kepada yang katanya, ayuhai tawanan syahwat. Ini paling rendah. Dan ibadat, ini tinggi sikit, tidak boleh ibadat. Di ibadat maknanya apa? Tertawan. Apa makna tertawan? Dia tidak boleh pergi ke depan. Orang tertawan, masuk penjara nak ke jalan, di situ. Dan lock up. Itulah bila rohani dia di lock up, di penjara, untuk pergi pada makrifat lebih tinggi pada Ta'ala. Dengan sebab apa? Dia pandang amal dia. Dia seronok nampak dia amal. Dia seronok dia. Habis. Itu terhijab. Ayuhai tawanan makam-makam dan kasyaf-kasyaf. Terbuka ni banyak. Sebenarnya kalau kita nak tahu, sebenarnya dibuka supaya kita lebih memandang kebesaran dia. Sekarang kita pandang kebesaran Tuhan dalam alamil mulki. Ini Tuhan buka, dia pandang kebesaran Tuhan dalam alam malakut pula. Itu dibuka. Lagi kuat pandangan. Itu tujuan dia. Tapi bila dia terbalik, dia seronok dengan benda tu. Situ. Ya, orang dah sampai Mekah, rupa dia sanggup ke mana? Kat India. Kan? Dia tinggal beli barang, orang dah jalan kapal, dia leka kat situ. Dan habislah. Ya, dia tak boleh leka dengan makhluk, dia kena leka dengan Tuhan. Ya. Dia tak boleh konsentrate dengan makhluk, terikat, dia kena ikat diri dia dengan Allah Ta'ala. Alik galbak billah. Tambat hati kamu dengan dia. Habis.
Dan kasab engkau yang diperdayakan ya dengan perkara yang menjatuhkan dikau padanya oleh agakan dan perangsang, perasaan. Yang mana menjatuhkan kamu, memperdayakan kita diperkosa, diperdayakan pemikiran kita, rasa hati kita, sehingga dia rasa apa? Makhluklah boleh memberi, makhluklah boleh menyekat. Itu dua yang kita bincang. Lain banyak lagi. Memberi siapa dia? Allah, Al-Mu'ti nama dia. Tapi bila beri, Tuhan beri melalui asbab, lalu sebab kat orang. Dah dia nampak orang, Tuhan dia tak nampak. Habis? Dia nampak majikan, nampak orang baik dengan dia. Betul Rasulullah SAW suruh kita kalau orang buat baik, cepat balas. Tujuan dia apa? Pertama, zahir dia menghubungkan silaturahim. Tapi di sana ada satu lagi benda besar, supaya hati kamu jangan tertambat dengan orang. Tambat dengan orang dah hijab. Dah kita pandang dia pula memberi pada hakikat ialah Allah Ta'ala. Itu sebab dia kena jaga itu. Menjatuhkan dia pada agakan. Agakan tu dia panggil dalam dalam matan dia apa? Dia panggil apa? Wahmun, waham. Dan khayal. Waham, khayal ni benda tak ada hakikat kan, dia dia waham. Perasaan-perasaan. Ingatkan hantu rupa orang. Kan? Perasaan-perasaan suara gimau. Mukanya suara tekanan udara pada lubang tu. Sampai dia tak jadi turun tangga malam nak buang air. Dulu jamban kat bawah. Suara gimau. Besok tengah air dengar lagi suara gimau. Rupanya bukan gimau. Tu wahmun dipanggil. Waham, perasaan. Rasa-rasa yang tidak betul. Begitu makhluk, apabila dia tak dapat memandang sebenar-benar yang mengadakan Allah, sebenar-benar yang mengurus tiap-tiap saat. Allah Ta'ala ni kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap saat di dalam sya'an urusan dia. Semua. Tapi kenapa tak nampak? Sebab kita nampak yang luar. Pandang luar, mata dalam tak buka. Sebab mata dalam tak buka, dah jam. Kalau tak jam nak buka, ketat. Sebab apa dia tak buka geris dia. Geris apa? Zikir. Bila zikir dia mudah buka hati dalam tu. Ya, sebab kat mana pun zikir tu akbar. Wala zikrullahi akbar. Zikir tu besar. Habis tu. Jadi nak ceritakan apa di sini kesimpulan dia? Bahawa seseorang tadi jaga, dia jangan terdinding hati dia untuk sampai ke hadrat makrifat ke Tuhan dengan benda-benda yang menghijab. Maka hijab ada dua, satu zulmani, maksiat mungkar tu semua orang tahu. Yang satu lagi yang bawah ni payah sikit, dia jenis nurani. Iaitu ilmu, amal, maqam, tu boleh cantik. Tapi bila dia wukuf kat situ, dia rasa tu kemuncak dia habis. Padahal jalan dia ada lagi jauh depan. Ya, dia kena faham. Allah. Kemudian anta mustaghilun. Mustaghil. Mana engkau diistighalkan, engkau disibukkan. Itu mana mustaghil. Wafi nuskhatin, wafi bukan waqi. Kena baca waqayaki. Wafi, fa. Kemudian nun kenta, banyak silap cetak. Ya. Wafi nuskhatin dalam salinan naskah matan lain, wa anta masyghulun. Sini dipanggil mustaghilun dengan masyghulun. Beza situ sikit je lah. Dia punya mafhum ni berkurang. Ya. Masyghulun bika dengan engkau. Masyghulun bika anhu. Sebab kita ni bayangkan, dia ringkas-ringkas je padat. Masyghulun bika anhu ta'ala. Aina istighalu bihi ta'ala anka ma kaunu asirun ghair wa kullu man ahabba syai'an fahuwa asirullah. Warubba waqif ma'asyahwah. وهذا حال أهل الغفلات ورب واقف مع العبادة وهذا حال بعض أهل المقامات ورب واقف مع مقام ya وهذا حال بعض أهل الإرادات ورب واقف مع كشف هذا حال بعض أهل الترقيات ورب واقف مع الله. Ini yang besar kali. Mustarik warkun maknanya dia karam.
mustaghrikun bihi an ghairihi. Hadza halul ahlul ghayat. Habis. Inilah orang yang sampai ke puncak yang paling tinggi. Engkau orang yang gendala, anta mustaghil, mana orang yang tergendala. Oh, maaf, siaran tergendala. Kan? Begitulah perjalanan dia nak menuju ke Tuhan dah tergendala, tersekat, terblok, terhijab, tergendala. Anta mustaghil. Wa fi nusra masyghul, sama juga makna dia. Disyaghalkan mana digendalakan begitu. Anhu daripada Ta'ala, mana engkau orang yang gendala. Dan pada satu naskah salinan matan, engkau orang yang digendalakan dengan engkau daripada Ta'ala. Dengan engkau. Mana kita tergendala bila kita pandang diri kita aja. Oh, dahsyat dia menjalankan ni. Sebab pendek mata dia, kecil-kecil, padat kan. Dia nak kita sentiasa hati dengan Tuhan kan. Ya, walaupun jasad sama orang buat, tapi dalam jalan dia kata Allah, Allah dia pandang. Oh, lazat dia tuan-tuan ni. Kau dapat ni. Boleh dapat tak? Boleh. Jangan kata tak boleh. Dia kata boleh ke? Kalau kata begitu soalan kau nak lemahkan kuasa Tuhan. Kata Ibn Atak. Ya. Perompak penyamun boleh jadi wali. Kan? Itu kerja dia mana. Latih benda. Yang penting, sungguh minta kepada Allah. Engkau masyghul, bikan engkau anhu daripadanya. Maka kita terpaling daripada Allah dengan sebab tak nampak memandang syuhud ke Tuhan dengan sebab aksi memandang pada makhluk. Engkau orang yang gendala, mana orang yang tersekat, tergendala. Pada satu naskah, engkau orang yang digendalakan semualah. Mana di blok. Dengan engkau. Dengan gendala itu apa? Dengan engkau. Abiru'yatika. Dengan engkau memandang akan diri engkau. Merasa kehebatan engkau. Lupakan Tuhan. Itulah gendala dia muncul. Gendala mana? Tersekat kat mana ni? Di tengah jalan. Jalan mana dia nak? Bawa ke hadrat Tuhan. Makrifat yang kesebenar. Ya. Aina istighaluk bihi ta'ala anka ma'a kaunika asirun li ghairih wa kullu man ahabba syai'an fahuwa asirullah fahuwa waqifun fahuwa farubba gha waqifun qaf bukan nun waw alif qaf fa waqif waqafa yaqifu waqif man orang yang duduk berhenti ma'asyahwah. Di manakah gendala dia ta'ala daripada engkau serta keadaan engkau itu tawanan bagi yang lain. Punca dia kita dah tertawan. Kita tawankan hati kita, seronokkan hati kita dengan makhluk, itu hijab kita dengan Tuhan. Ya, dia nak tawan sedapkan hati dengan dia. Bi falyafrahu. Dengan aku naklah kamu gembira atas rasul. Dan dengan tiap-tiap mereka yang kasih akan suatu. Ya, digendala dengan benda yang dikasih tadi, dengan suatu. Apa daripada apa? Suatu makhluk ni lah. Kainat. Dan dialah tawanan baginya, maka banyaklah engkau berhenti serta keinginan. Bila ada tawan dengan nafsu apa? Habislah. Ya, keinginan kita makin macam-macam. Yang tu dia nak, yang ni nafsu akan lebih menguasai jiwa dia. Maka jadilah orang tu hamba nafsu, jadi rosak. Ya. Ini dia kata hal ahli ghafalat, orang yang lalai. Warubba waqifan ibadah wa hadza hal ba'dil ala muamalat. Warubba waqifun ma'al maqam wa hadhihi ba'dul ahwal iradat. Dan inilah kelakuan ahli kelalaian, orang ghaflah. Ya, asyik dia memandang makhluk tidak Tuhan. Dan banyaklah berhenti serta ibadat. Banyak dia berhenti dengan ibadat. Mana ibadat dia rasa dah cukup. Ibadat dia rasa dah hebat dah tu. Dia tak bincang ibadat ni Tuhan terima atau tidak. Jaga. Dan inilah kelakuan setengah ahli muamalat, mana orang yang berurusan rohani dengan Tuhan. Dan banyaklah yang berhenti serta makam. Banyak orang macam dah tinggi. Dan inilah kelakuan dan setengah ahli iradat, orang yang masih ada iradah nafsu dia nak benda tu. Ya, tapi bukan benda maksiat, dia nak benda-benda pangkat dalam perjalanan rohani. Baru terserah ke Tuhan. Kemudian rubba waqif al-kashf. Wahada halu ba'dul ahli tarakiyat warubba waqif Allah. Ima Allah Ta'ala mustaghrikun bihi. Mustaghrikun bihi, bukan bertemaruta tak ada.
Mustarikun bihi an ghairihi, anil matruk. Mustarikun bihi, kemudian an ghairihi. Ada lagi tertambah, banyak tersilap. Mustarikun, kemudian bihi, kemudian an, kemudian ghairihi. Ghin ya rahu, ghairihi. Kemudian barulah wa hadza halul ahli ghayat. Kita tak payah cetak pula silap. Pening nak baju. Dan banyaklah berhenti. Rubah mana ditaksir. Dia rubah bahasa Arab dua. Satu ditaklil, satu ditaksir. Satu mana banyak. Ini dia terjemah dengan mana taksir, mana banyak. Dan banyaklah yang berhenti serta kashfin. Dia zikir-zikir tuan buka kasyaf. Oh nampak tu, nampak ni. Oh ada seronok kat situ. Dia rasa dah hebat. Oh jauh lagi. Tuan buka sebenarnya apa? Nak hadiahkan pemandangan kat dia supaya dia lagi rapat diri dengan Allah, supaya dia pandang kebesaran Tuhan. Itu tujuan dia. Tadi kau ada pandang alam mulki, alam luar, sekarang pandang yang ni pula semua alam Tuhan, supaya kamu kuat, iman kamu lagi mantap, lagi dekat. Dia tidak ada seronok kamu dia tu. Lepas tu cerita kat orang sana sini, si baik tak buat sok khabar. Ya, kacau kerja. Sebab lagi kaedah ni kan falzam. Kalau tunggu saya kata falzam. Sebab ada sifat arif billah, ia telah kit munsir. Ya, kit munsir. Man tutup akan sir dan buka. Kecuali dengan mursyid dia. Dia cerita untuk mengambil mana penerangan. Lain tak ada tetap. Sebab kita buka je dengan orang, ada rosak. Sebab bila buka, ada sesembunyi penyakit dalam tu. Penyakit apa? Nak membesarkan diri. Nak tunjuk ke orang. Nak rasa aku hebat. Aku dapat ni, dapat ni. Tu aku tak akan. Buang. Dan indah kelakuan setengah ahli yang sedang naik tarakiat, yang sedang meningkat. Yang salik dipanggil. Ya, murid peringkat bawah. Dia ada iradat tapi belum jalan. Bila dibai'ah, dia jalan, dia panggil salik. Tengah jalan ni macam-macam jaga gangguan. Sebab dia kena pimpinan mursyid dia. Dan banyaklah berhenti serta Allah Ta'ala. Ya, yang menghabisi ia dengan dia. Ini dia panggil mustaghrikun, maknanya karam, menghabisilah, tenggelam dengan dia Ta'ala. Inilah kelakuan. Dia panggil haza halul ahli ghayat, kelakuan ahli kesudahan, mana orang yang sampai ke hadrat Tuhan, kemuncak, ghayat, kemuncak. Siapa kemuncak dia? Huwallahu Ta'ala. Lain tak pandang straight. Tapi nuskatin huwa azza wa jalla hadirun nazirun wa huwa ma kuntum. Ya, hadirun ya, makna bi ilmihi, nazirun ilaina bi hukmihi. Qala ta'ala wa huwa ma'akum. Ma'akum dengan apa tu ma'akum? Ada ma'a tu ma'a dengan apa? Bi ilmihi wa qudrati wa inayatih. Tu dia. Aina ma kuntum ay fid dunya wal akhirah. Dan dia itulah azza wa jalla, Allah hadir. Allah hadir, sentiasa hadir. Kita tak terberasa, kita terasa kehadiran dia, kita tak terasa dia macam itulah. Dia maujud yang terang, yang tidak bertempat, yang tidak berhajat, tak suka makhluk. Serta kudratnya, ya hadir tu bi kudrati, dengan kudrat, dan inayahnya, bantuan dia, sentiasa kita dalam bantuan Allah Ta'ala dan inayah dia, ya. Firman Allah Ta'ala, dan ia serta kamu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala serta kamu di mana saja kamu berada. Di dunia wal akhirah. Soalan dia, hal antum ma'ahu. Adakah kamu serta Allah? Tuhan serta kamu dengan perbuatan tak. Adakah kita, hati kita serta Tuhan, atau hati kita pusing tempat lain? Kalau Tuhan buat ihsan kita, tiba-tiba kita buat sebaliknya, macam mana rasa? Ibu pun dengan anak dia marah. Kau ni degil. Kalau aku tahu masa kecil aku picit kau dia. Kan, tapi tak tahulah. Mana nampak marah tu. Begitulah mana. Orang beradab kita, kita tak layan dia. Macam pergi rumah orang, dia salam, tuan ni duduk, salam, masuk. Dia masuk, dia main handphone. Lepas tu dia tahu seorang macam orang gila. Kita kata pekerja ni, suruh datang, aku datang ni main handphone. Kita panggil pula tak bercakap. Macam tu. Itu lagi bebal lagi. Orang datang rumah kita, handphone kita tak jauh. Hari ni banyak putus hubungan komunikasi dengan sebab binatang tak kerti guna. Orang datang rumah dia, pagi hari datang ziarah, apa tu tanya khabar apa khabar dah.
Semua pegang satu, menghadap sana. Dia ketawa seorang, apa gila tu. Itu mabuk. Ya. Orang letak pada tu tanya khabar, apa kata, apa siap, macam-macam lah kan. Nak hubungan tidak, semua dah pegang menatang tu. Tengok. Macam-macam tu ni. Maka apa kalau kita berhadap pada orang, kita tanya dia, ya, dan sebagainya, dia tak layan, apa rasa? Ya, marahlah dia kan. Kau ni aku cakap ni aku tunggul lebih kan. Nanti kalau mak dengan bapak dah marah, apalagi khalik dengan makhluk. Dia suruh hadap ke dia, kita pada nampak lain. Oh. Itu memang teruk kan. Ya. Habis itu. Kemudian dia kata iza alimta zalika alimta anahu ma'aka fi sirrika wa alanika fakun anta ma'ahu bistighraqika fit tauhid. Yang kan datang dia suruh kita istighraq, mana karam dalam tauhid kepada Ta'ala. Iza alimta wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.